Baik Nabila, sudah tentu kita Nabila, saya sendiri dan juga ramai orang di luar sana sudah tidak sabar untuk menikmati rangkaian 5G ini. Dan sudah pasti ia begitu penting untuk kita kenal pasti apakah kelebihan 5G yang patut kita tahu. Dan sekarang ini saya akan kongsikan iaitu kaji selidik daripada Precedent Research mengenai bagaimanakah pasaran 5G ketika ini. Dan seperti anda dapat lihat di depan ini, skrin menunjukkan saiz pasaran infrastruktur iaitu 5G daripada tahun 2021 sehingga tahun 2030 yang mempunyai nilai pasaran dalam USD bilion. Dan apabila anda teliti daripada tahun 2021, kita telah mencecah pasaran infrastruktur telah mencecah sebanyak 5.82 bilion dolar, iaitu meningkat pada 2022 iaitu sekitar 7.97 bilion dolar. Namun 2022 kita belum tamat, masih tinggal bulan ini untuk kita mengakhiri tahun ini. Dan kalau anda teliti jangkaan pada tahun 2023, jangkaan untuk saiz pasaran infrastruktur 5G ini dijangka untuk meningkat daripada 2022, 2023 sehinggalah 2030, iaitu sepanjang 10 tahun saiz pasaran infrastruktur 5G ini dijangka untuk mencecah sehingga 98.57 bilion dolar. Dan ini adalah harapan satu rakyat Malaysia dan harapan untuk setiap negara untuk nikmati rangkaian 5G. Dan sudah tentu apabila kita meneliti seterusnya bagaimanakah pecahan pasaran infrastruktur 5G untuk 2021 di sini mengikut rantau, ada beberapa rantau yang akan saya kongsikan daripada kategori di sini ialah Amerika Utara, Asia Pasifik, Eropah, Amerika Latin dan MEA. Dan antara rantai yang mempunyai pecahan pasaran infrastruktur 5G terbesar ketika ini adalah Asia Pasifik, termasuk di negara-negara Malaysia, Vietnam, Filipina, Indonesia, iaitu sebanyak perkongsian hasil. Perkongsian hasil ini adalah revenue share iaitu mencatatkan 45% pada tahun 2021. Asia Pasifik adalah rantau tertinggi yang mempunyai iaitu pecahan pasaran infrastruktur 5G yang terbesar ketika ini, lebih 40%. Diikuti juga dengan rantau yang lain iaitu Amerika Syarikat sebanyak 27% dan Eropah iaitu setinggi 19%, diikuti juga dengan rantau Amerika Latin dan MEAA. Dan apabila anda teliti juga siapakah pemain industri utama 5G kita pada ketika inilah, kalau anda teliti ada beberapa di sini, dan antara yang popular rangkaian 5G di sini anda dapat lihat iaitu kita ada ZTE, Ericsson dan juga Huawei, Nokia Network, Samsung dan pelbagai lagi. Dan sudah tentu apabila kita bercakap mengenai 5G, 5G ini adalah pengganti 4G dan ia dikatakan juga adalah 5G adalah satu game changer kepada sambungan internet di dunia sekarang ini, kerana ia bukan sekadar untuk kita nikmati iaitu mobile internet, video, call, tetapi ia merangkumi aspek teknologi digital yang lebih luas dan memberi impak yang sangat besar. Dan sekarang Nabila, persoalannya, bagaimanakah 5G mampu mengubah dunia? Baik, game changer bak kata Nina. Jadi untuk mengulas lanjut berkenaan pasaran teknologi 5G ni, kita bersama dengan Azfar Zubri Datuk Safri, Ketua Pegawai Eksekutif Austral TechSmith. Baik, selamat pagi Azfar. Pertama sekali, tahniah atas kerjasama dengan GSM Towers untuk meningkatkan kehadiran global dalam pasaran infrastruktur 5G baru ni. Jadi mungkinlah boleh kongsikan mengapa pentingnya infrastruktur 5G ini dibawa ke pasaran global dan bantu kami untuk faham tentang pencapaian rantaian teknologi baru ni. Okay, terima kasih pertama kali untuk menjemput saya untuk temu bual ini. So I think pertama sekali perlu difahami bagaimana teknologi telekomunikasi ini bergerak. Perubahan dari 3G, 4G dan sekarang 5G tidak mengambil masa yang lama. Kepantasan perubahan teknologi ini menyaksikan dunia global bergerak seiring dengan kemajuan sektor-sektor lain. Justru itu, sebagai sebuah syarikat tempatan, ianya seperti satu tanggungjawab untuk Austral TechSmith meneroka pasaran yang lebih luas di peringkat global selain daripada pasaran domestik. Austral TechSmith bercita-cita untuk membawa kepakaran kejuruteraan lokal Malaysia ke tahap yang lebih tinggi di bidang telekomunikasi. Infrastruktur 5G ini sangat penting untuk dibawa ke peringkat global kerana pasaran global itu sendiri memberi peluang untuk syarikat Malaysia bersaing dengan nama-nama bertaraf antarabangsa. Dan inilah yang sedang kami lakukan pada ketika ini. Kami percaya di setiap persaingan akan wujud peluang yang besar asalkan kita berani untuk mencubalah. Pencapaian rantaian teknologi baru ini tak berlaku sekelip mata.
Astra Tech Smith berusaha keras untuk menyiapkan struktur 5G pertama iaitu ELAB 01 dengan kajian terperinci melalui R&D dan juga memahami kehendak pasaran telekomunikasi sekarang. Kami mengambil masa yang agak lama untuk mendapatkan output yang jelas, bermula dari memahami kehendak pasaran, penyelidikan fungsi secara holistik, peringkat dari reka bentuk sehinggalah penghasilan prototipe dan produk akhir. ELAB 01 ni terhasil daripada usaha yang berterusan dan azam kami di Astra Tech Smith adalah untuk sentiasa menambah baik apa yang telah kami hasilkan. Asfa ada bercakap mengenai kepakaran sebentar tadi. Jadi bagaimanakah kepakaran Malaysia digunakan di peringkat antarabangsa? Pandangan Asfa. ELAB 01 dihasilkan dengan piawaian yang tinggi dan standard antarabangsa. Pada permulaan peringkat reka bentuk, which was 2 years ago, I have to give credit to my COO, which is Mr. Soh. Dia bersama dengan jurutera-jurutera Astra Tech Smith kami melihat visi yang jauh ke depan, iaitu bukan sekadar menghasilkan produk untuk pasaran lokal, tetapi produk yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Penerimaan pasaran lokal terhadap produk kami ELAB 01 sangat positif since February tahun ini dan ia berkembang secara konsisten. Just for your information, ELAB 01 sekarang ni telah hampir didirikan maybe up to 200 poles lah sekarang ni throughout the whole Malaysia. Konsistensi sistem ELAB 01 yang dibina melalui kepakaran lokal merupakan tunjang utama dan kestabilan struktur integrasi ini. Reka bentuk yang lebih unity dan mesra ini juga boleh membolehkan elemen-elemen lain selain daripada radio 5G tu, seperti LED light, advertisement board, Wi-Fi dan juga CCTV ada bersama ELAB 01. Astra Tech Smith yakin dengan ilham ini produk buatan Malaysia mampu menyumbang lebih mendalam dalam bidang telekomunikasi global. Baik, infrastruktur 5G ini mungkin dikira baru lagi lah dalam Malaysia dan kebanyakan masih menggunakan rangkaian 4G. Jadi mungkin boleh kongsikan apa yang kita boleh faham mengenai pemindahan teknologi ini? Pemindahan teknologi atau teknologi transfer dalam bidang telekomunikasi ini merupakan perkara yang penting dan perlu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat lah. Sebagai contoh, Astra Tech Smith mempunyai kepakaran kejuruteraan struktur 5G. Jika kerjasama strategik dibentuk bersama syarikat-syarikat antarabangsa, saya rasa inovasi baru akan tercipta. Idea-idea yang lebih baik akan terhasil dan akhirnya siapa yang akan mendapatkan manfaat daripada hasil dan inovasi baru ini. So kepakaran tempatan dan sudah pastilah kepakaran tempatan. Tapi bukan Astra Tech Smith semata-mata yang dapat manfaat. Sebaliknya langkah ini akan memberi kelebihan kepada anak-anak tempatan dalam meneroka teknologi yang lebih maju. Contohnya yang ketika yang Astra Tech Smith dan GSM Towers, syarikat yang berpangkalan di Norway, terlalu banyak inovasi yang boleh dilaksanakan melalui kerjasama antara dua pihak ini. Dalam masa yang sama, saiz pasaran yang bakal ditembusi juga sangat meyakinkan. Just for your info, kerjasama ini telah membuatkan Astra Tech Smith berjaya menembus pasaran global di mana kita telah secure a few new sites di Manila, di Dublin dan juga di Kenya. So, teknologi yang dilengkapi dengan sistem IoT ini akan memberi kelebihan dan solusi yang lebih baik yang ditawarkan oleh Astra Tech Smith untuk memenuhi kehendak pasaran. Jadi menurut Presiden Research juga mengatakan saiz pasaran 5G IT global dianggarkan bernilai kira-kira $297.1 bilion menjelang 2030 dan berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan compound CAGR berdaftar sebanyak 70.04% dari 2022 hingga 2030. Tapi Asfa ada cakap tadi prestasi pasaran 5G ni dikatakan meyakinkan. Tapi kita mahu kenal pasti dan teliti bagaimanakah prestasi negara dengan ambil kira faktor yang tengah efek masih terkesan besar daripada pandemik COVID-19 dengan kebimbangan recession yang akan berlaku di beberapa negara maju. Dari tahun Malaysia macam mana? Dah cukup atau perlu tambah baik? Bagaimana persediaan pasaran 5G untuk masuk peringkat global sekarang ni?
Okay. Seperti yang diterangkan awal tadi, saiz pasaran untuk teknologi 5G di peringkat global sangatlah besar. Saya rasa dalam masa 8 tahun lagi, 2030, pasaran global memperlihatkan perkembangan yang drastik untuk teknologi 5G ini, iaitu dianggarkan sebanyak 98 bilion. Jadi di mana kita sebagai syarikat tempatan untuk meletakkan Malaysia dalam saiz pasaran global yang sebegini besar. Jadi di situlah perlu wujud inovasi terhadap kepakaran kejuruteraan untuk memenuhi kehendak pasaran yang dikatakan tadi. Recession yang dijangka berlaku bermula pada 2023 dan keadaan ekonomi Malaysia yang agak mendata mungkin menjadi cabaran yang besar terhadap cita-cita kami lah. Atas faktor itulah eLab 01 diperkenalkan di peringkat domestik, iaitu untuk membantu pasaran tempatan berkembang dalam sektor telekomunikasi dan strategi untuk mengembangkan struktur 5G ini ke peringkat luar dilengkapkan dengan inovasi IoT sebagai struktur yang lengkap. Austral TechSmith yakin dengan teknologi baru ini secara tidak langsung akan menarik pelabur asing untuk bekerjasama secara total dalam pasaran lokal dan juga global. Ini secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara kita untuk bergerak secara positif dalam tahun-tahun yang mencabar ini. Baik, mungkin Asfa boleh kongsikanlah apa trend atau perkembangan semasa yang kita dapat teliti atau lihat terhadap pasaran digitalisasi dan sudah tentu pasaran digital ini berangkumi aspek yang besar. Namun mana yang ada potensi untuk berkembang dan menjadi penyumbang kepada ekonomi negara kita? Menjawab soalan ini, saya cadangkan kita toleh 10 tahun yang ke belakang dan lihat apa perbezaan yang ketara dari segi trend digitalisasi dan yang sedang berlaku sekarang. Bila kita bercakap tentang teknologi 5G, kita tak dapat lari daripada poin utama iaitu kepatasan data, the speed of the data. Segala-galanya kini telah mengenai kepatasan. Trend digitalisation juga dimainkan atas faktor kepatasan. Lebih cepat, lebih bagus, lebih jimat, masa lebih baik. High speed internet is the enabler of a lot of things. AI, data processing, remote monitoring, autonomous piloting. Banyak sistem autonomous perlu 5G untuk kendalian dan proses yang pantas untuk digitalisation dunia. Penyumbang utama terhadap ekonomi melalui trend digitalisation ini sudah pasti sektor-sektor yang melibatkan digital business, gig business, digital school dan lain-lain sektor yang sesuai dan bergerak atas capacity digitalization. Bagi kami, perkembangan ekonomi dalam 5 ke 10 tahun mendatang akan sentiasa berkait rapat dengan trend digital dan kita tak dapat lari daripada fakta hakikat inilah. Connectivity dengan stability ini adalah kata kunci utama untuk memastikan pelan transformasi digital ini berjaya direalisasikan dan di sinilah kepentingan teknologi 5G yang akan mengambil tempat dalam dunia global.